Bekas Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman berkata dia menjangkakan sesuatu yang lebih konkret daripada perjanjian persefahaman MOU antara Kerajaan Pusat dan Pakatan Harapan. Dalam sesi webinar, dia meluahkan kekecewaan berhubung MOU itu kepada seorang lagi ahli panel iaitu Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke. Anthony merupakan salah seorang pasukan perunding Pakatan Harapan yang terlibat dalam rundingan perjanjian berkenaan. Betul tu Anthony, dengan kamu dan pasukan kamu sebagai arkitek MOU itu, saya jangkakan sesuatu yang lebih konkret kerana itu akan benar-benar menjadi platform berbeza dan matang untuk ahli-ahli parlimen. Kenapa tak ada struktur tetap? Bagi saya, apabila kamu bercakap soal perubahan, terutamanya tentang pembaharuan parlimen, saya sangat teruja. Saya tak perlu meletakkan rang undang-undang pecat sebagai RUU persendirian kerana saya tahu bahawa kerajaan mempunyai undang-undang anti lompat parti. Tapi saya periksa aturan mesyuarat untuk sesi parlimen ini, tak ada undang-undang anti lompat parti. Jadi gencatan politik apa yang kita kehendaki kerana tak ada ketetapan? Katanya merujuk kenyataan Loke sebelumnya yang menyifatkan MOU itu sebagai satu gencatan politik. Antara pembaharuan yang dijanjikan di dalam MOU itu adalah undang-undang anti lompat parti. Azalina berkata, kerajaan sepatutnya memasukkan RUU anti lompat parti di dalam aturan mesyuarat meskipun di tempat terakhir dalam senarai. Ini katanya setidak-tidaknya menunjukkan komitmen Putrajaya untuk membentangkannya meskipun pada sesi akan datang. Dia turut mempersoalkan kenapa MOU itu hanya ditandatangani oleh blok politik berbanding semua ahli parlimen yang akan menjadikannya lebih adil. Menjawab hal itu, Loke menjelaskan Pakatan Harapan telah mengemukakan lebih banyak tuntutan semasa proses rundingan dengan kerajaan. Tetapi dalam proses rundingan ada dua pihak. Kamu tak boleh capai semuanya sekaligus. Sudah tentu terdapat tuntutan yang kami kemukakan yang tak dipersetujui oleh pihak kerajaan. Tetapi jika tak dapat 100% apa yang kita tuntut, adakah kita batalkan rundingan? Kami ambil pendekatan yang lebih sederhana. Pendekatan kami ialah selagi kami mendapat perkara-perkara minimum yang disepakati, kami tak akan batalkan rundingan. Kami akan teruskan, kata Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP itu. Dia turut mengingatkan bahawa tanggungjawab digalas Pakatan Harapan daripada MOU itu hanyalah untuk membantu kerajaan meluluskan Belanjawan 2022 dengan syarat Pakatan Harapan mestilah dilibatkan dalam proses berkenaan. Jadi akhirnya apabila kita luluskan belanjawan, ia adalah sesuatu yang dipersetujui kedua-dua belah pihak. Hanya itu tanggungjawab di belah Pakatan Harapan. Adakah itu sama dengan menyerah kalah? Saya tak fikir begitu. Sekarang ini kami gunakan kedudukan kami sebagai pembangkang secara strategik untuk mencapai sebahagian matlamat yang tak dapat kami capai pada masa lalu, katanya. Terdapat pihak yang mempersoalkan sama ada tarikh tamat MOU pada 31 Julai 2022 sebagai tempoh MOU itu bertahan sehingga pembubaran parlimen seterusnya, dan kerajaan pun bersetuju untuk tidak akan mengadakan pilihan raya sebelum daripada tarikh itu. Bagaimanapun Loke mendidakkannya. Katanya kerajaan hanya berjanji tidak akan mengadakan pilihan raya sebelum 31 Julai 2022. Tetapi itu tidak bermaksud Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh memutuskan untuk membubarkan parlimen jauh lebih lama daripada itu. Tak ada apa-apa yang menghalang mereka untuk melengah-lengahkan sehingga habis penggal untuk membubarkan parlimen, dan kami setuju dengan itu kerana kami tak mahu ambil kuasa itu daripada dia. Ini bukan hanya sekadar MOU 10 bulan, ia boleh jadi lebih lama daripada itu, katanya.